Yang lain ada. Dah doktor? Semua dah dah. Dah cukup dah. Okey. Dah baca dah bab 1 bab 2. Bab 1 bab 2. Yalah kuliah nota 1 2. Faham ke apa di Okey, ini kod lama lah, dalam nota ni kod lama tapi isinya sama je, saya tak baiki je kod ni. Innovation in primary mathematics. Di mana saya rasa ini tak perlu awak baca dah kan, dah tahu, tapi di SKP ni banyak inovasi ditekankan dalam di SKP. Betul tak di SKP sekarang ni? Banyak ditekankan dalam tentang innovation, terutama dalam penyampaian bagi topik yang bagi terutama bagi pelajar degree. Dia buat kertas projek kajian tindakan di mana dia mengenal pasti murid-murid dalam kelas dia tak boleh menguasai, contoh tak boleh menguasai sifir, jadi dia buatlah inovasi tentang macam mana nak minta pelajar dia tu boleh mahir dalam sifir. Jadi di SKP banyak ditekankan dengan innovation lah. Ni pelan kita, ini yang dululah pelan tindakan induk pembangunan. Kalau kita ni PPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2015 dan sekarang ni sehingga 2030. Dalam bermula daripada PIPP ni lagilah ada trust yang menekankan tentang inovasi, di mana 6 trust membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion perguruan dan melonjakkan kecemerlangan institut pendidikan. Dan salah satunya di sini pada Trust 2 pada PIPP ni, pelan tindakan ni meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama. Jadi sebab tu dalam performa bagi paper inovasi ni, saya nak awak cari negara-negara yang menekankan inovasi dalam pendidikan maths untuk tugasan individu. Okey, bagi tanya sikit macam tadi sebab doktor sebut tugasan individu. Nak tanya tadi negara-negara tu kita kena ambil yang dalam pro forma ke macam mana doktor? Negara? Yang memang keseluruhan tu kena ambil dekat pro forma. Tapi kalau awak rasa benda tu nanti akan bertindan bahan, pilihlah negara yang ni. Dah senaraikan kat saya negara-negara yang anda pilih. Yang dalam performa tu mesti. Performa tu mesti. Dan yang selebihnya nanti Cikgu Khairul ni saya duk perasan tadi memang ada pertindahan maklumat sebab kita mencari maklumat dalam Google je kan. Jadi saya rasa macam pertindahan maklumat tak akan berlaku. Yang 6 negara dalam performa tu nak, dan yang lain tu boleh pilih lah yang negara mana. Okey, baik doktor, terima kasih. Okey. Dalam KSSR, Kurikulum Standard Sekolah Rendah 2010 ni menekankan tentang
inovasi lah dalam ni. Lagilah sekarang di SKP tu, kalau awak pilih di SKP, memang ada menekankan kepada inovasi. Okey, saya tak nak baca ni, cuma awak bacalah sendiri yang saya bagi tadi. Dalam standard pembelajaran pun ada menekankan tentang inovasi ni. Okey, cuba cari dekat DSKP yang mana yang menyatakan tentang inovasi dekat DSKP pula. DSKP. Cari dalam Google sekarang DSKP yang menyatakan inovasi. Google DSKP matematik sekolah rendah. Semua dalam kelas ni mengajar sekolah rendah kan? Cuba cari DSKP matematik sekolah rendah, sekolah kebangsaan. Yang menekankan ni. Okey, cuba cari DSKP inovasi sekolah rendah. DSKP matematik sekolah rendah. Yang menekan saya ambil DSKP KSSR, saya makan matematik. Dekat sini menyatakan surat yang ke ni, membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif, inovatif, menangkul dan membuat penerokaan secara matematik dan kehidupan harian. Ni ada dalam DSKP ni. Okay. Okay. Jumpa ke? Saya cari sekejap je jumpa. Dalam pakcik Google tu semua ada. Okay. Pergikan lagi kepada tahap persekolahan ni adalah awak pun tahu kan, baca dah tadi, tak payah hurai. Doktor, kejap doktor. Yang tahap persekolahan tu darjah 3 di kategori tahap 2 ke doktor? Tahap bukan. Tahap 3 kan, tahap 2 kan darjah 4 sampai 6 tu kan? Tahap 2 darjah 4 dan 6. Dan kat sini pun pengukuran aplikasikan 4M, kemahiran ICT, perkembangan sosio-emosi ya. Ni tahun 4 dengan 5. Bermaksud silibus DSKP kita yang tahap 1 lebih pada konsep betul kan? Ya. Maksudnya untuk betul-betul dah budak kuasai matematik, darjah 1 dah dia kena kuasai benda tu. Bila ada lompong dekat tahap 1 tu yang jadi darjah tahap 2 tu, kita agak gagal tu nak meneruskan kecemerlangan tu. Kan, nampak kan kat situ kan? Dekat kita tu tak ada lagi apa ni? Sekejap saya nak buang pandu puteri tadi.
Cikgu Ikram dengan Cikgu Raja Azri dari mana ya? Kita tak kenalan pun. Saya dari Balik Pulau Pinang. Oh jauh. Saya dari Putrajaya. Oh, Putrajaya. Cikgu Raja Azri dari mana? Saya dari Segamat Johor. Jauh. Yang doktor cakap tadi, maknanya dalam 6 negara tu kita pilih satu, lepas tu ambil negara lain. Macam tu. Doktor jawab. Tak ada. Doktor tak buka mic. Tak ada suara tu. Ya Allah. Saya bercakap seorang tadi. Saya bercakap seorang. Saya kata mana ni senyap ni. Doktor Saya dah terputus. Doktor kata nak keluar daripada Pandu Putri, terus keluar dari grup ni. Saya nak pakai PowerPoint Pandu Putri. Aduh hai. Okey. Dah buang my guru. Apa Raja Azri? Tanya. Saya. Yang soalan tadi dia tanya je. Yang tadi dalam performa tadi kan ada 6 negara kan. Ya. Lepas tu doktor suruh pilih 2 kan. Seorang pilih 2. Ataupun kalau nak buat seorang satu pun boleh. Tapi orang yang tak cukup tu kena cari negara lain. Okay. Saya sekarang ni, konsep saya senang je. Konsep saya, apa pelajar yang boleh buat, boleh ni, apa comfortable bagi anda, okey. Sebab anda yang nak buat dan anda yang nak buat sebaik yang mungkin, saya nak bagi markah ni. Jadi anda nak buat macam mana? Kalau cadangan saya tadi, seorang pilih 2 negara dalam performa. Tapi dalam tu ada 6 negara. 3 orang je lah yang dapat. Dan orang lain pilih 2 negara lain. Di negara di dunia ni banyak negara. Atau dan orang sama juga repeat lagi. Tadi saya cakap. Saya ingat saya cakap. Tapi saya risau ada pertindihan maklumat. Sebab anda mencari maklumat dalam Google je. Walaupun anda tak meniru, tapi saya bila sama tu saya anggap anda meniru. Walaupun anda kata bukan, saya tak meniru pun. Tapi kalau dah sama dua-dua, saya tolak markah. Atau anda nak cari sendiri, yang 6 tu undilah Cikgu Khairul undi. Nak buat seorang satu, ada 6 orang. Ada 2 orang lagi cari negara sendiri. Doktor, Arif ada beri cadangan dalam grup tadi. Dia kata tambahan negara China, Kanada dan Switzerland. Sebab dia ikut ranking tim dan PISA. Ya, saya nak yang negaranya ranking tu. So kita tambah ni lagi lah. Cukup 8 boleh tak? Boleh. Jadi China, seorang ikut satu lah. Ikutlah. Seorang satu boleh tak? China. Seorang satu boleh. China. Tapi maklumat kena panjang lah. Baik tu. So tambahan China, Kanada dan Switzerland. Kemudian undi lah siapa yang dapat semua tu undi. Dan maklumat tu tak boleh pendek, kena panjang. Kalau pada Cikgu Ikram. Dia tersasul tu. Oh ya ke? Ataupun Cik Khairul, kita biar je dalam grup tadi tu, kita dah bagi yang baru kan? Yang tadi dua. Tadi 2? Kan? 2 kan asalnya. Ya, tadi 2. Maksudnya saya pilih 2. Tak apa, kita undi balik lah kemudian tu. Kita bincang nanti kemudian. Macam mana settle? Doktor kata 1 tak apa, kita panjang je lah. Satu tapi panjang. Cuma ada yang di cadangan ni, masih 2, kita akan tambahkan nama negara je. Mungkin boleh tengok dalam ranking tim dengan PISA tu. Jadi seorang bawa 2 lah. 2 lah, kita cari lagi dia punya tu. Ikut terpulang pada anda sebab anda yang nak buat. Dan saya nak yang terbaik. Untuk saya bagi markah yang terbaik lah, 20 markah. Ikut keselesaan anda lah macam mana. Nanti bagi senarai nama dengan negara. Mana ada PowerPoint saya pun dah hilang dah tadi.
Aduh, hai. Dah hilang lah. Kejap, saya download balik. Okay, ada. Doktor dekat slide tu yang doktor share tu, yang tahap jangka masa persekolahan tu saya tak berapa boleh tangkap. Maksudnya mana? Kejap, nanti. Saya nak cari slide saya kat mana ni? Ni. Yang tahap persekolahan ni? Betul. Maksudnya sekarang ni untuk tahap 1 tempoh kalau ikut saya tak faham je. Maksudnya makin dipendekkan ke tahap jangka masa persekolahan tu saya jangka masa persekolahan yang atas yang slide sebelum ni. Slide sebelum ni. Yang ni? Atas. Yang tu saya tak faham. Ni jangka masa persekolahan. Yang tepi tu umur. Yang 4+, 5+ tu umur. 6+, 7+ tu umur. Maksudnya dia akan belajar betul lagi awal lah kan, betul kan? Kurikulum yang sebelum ni lah memang macam tu. Okey. Lepas tu sekarang ni di SKP dia semakkan tu dia tengok balik lah dari segi tahap umur. Dan ada yang memang sekarang pun 11 tahun lebih pun ada yang darjah 6. Tak semestinya dia 12 tahun. Betul. Dalam darjah 6 tu baru dia capai umur 12 tahun. Betul tak? Betul. Okey. Okey, dalam kurikulum KSSR, KPM telah menggariskan keperluan inovasi tu ada dalam KSSR dan dalam DSKP pun ada juga ditekankan dalam DSKP. Kalau anda baca dekat DSKP tu ada, sebab saya jumpa cari dalam Google tu DSKP, dia menyatakan ada inovasi dan pemikiran ke aras tinggi pun ada ditekankan. Okey, ni boleh baca lah awak dah baca dah tadi. Okey, cabaran inovasi, saya tak nak sebut cabaran inovasi yang ada sekarang, tapi cabaran inovasi pada guru semasa KSSR dilaksanakan. Mana guru ni memanglah kalau nak suruh adakan inovasi memang tak orang panggil apa tu, satu bebanan lah kepada cikgu. Tetapi sekarang ni saya tengok cikgu-cikgu kita berlumba-lumba untuk mengadakan inovasi. Dan terutamanya sekarang ni ada STEM. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, STEM ditekankan dalam pendidikan STEM lah. Siapa boleh buat inovasi terutama dalam pengajaran STEM sangat baik, sangat bagus, sebab saya ni ahli STEM kebangsaan. Jadi sedang meneroka dan sedang memupuk STEM lah, pendidikan STEM di Malaysia. Dan mungkin kalau anda buat inovasi dalam STEM boleh pergi jauh lah dalam inovasi dalam persatuan inovasi persatuan STEM kebangsaan. Saya boleh bawa anda ke inovasi tersebut. Okey, keberkesanan dan kemantapan proses pengajaran menggunakan teknologi dan inovasi sangat bergantung kepada keupayaan dan kebolehan para guru dan pelajar yang terlibat. Okey. Contoh inovasi banyak dalam kurikulum, dalam pedagogi pengajaran, dalam teknologi ICT, dalam approach. Salah satunya pernah dengar kot, Mokda ni, kaedah Mokda ni pun inovasi. Inovasi yang diberi oleh Mokhtar tak silap saya. Mokda ni dia buat approach
Jadi anda pun boleh buatlah satu inovasi tentang penggunaan apa-apa dalam pengajaran, nombor bulat ke, tambah ke, tolak ke, apa-apalah Ni dah baca kan? Saya nak pergi laju je. Okey, cabaran memang cabaran lah. Saya cakap tadi salah satunya cikgu memang memberi cabaran kepada terutama di sekolah, proses menerima sesuatu inovasi dan digunakan sendiri memakan masa yang lama dan berterusan. Okey. Ini soalan sebenarnya nak suruh anda buat tapi tak payah. Saya nak minta anda bincang dalam bentuk kumpulan nyatakan inovasi sekolah anda. Jadi tak payah. Anda boleh fikir sekarang inovasi yang memang untuk yang nak buat dalam grouping tu, 2 orang tu. Kemudian boleh bincang dengan saya lah, betul tak inovasi tu, ni ke. Dah ada ke pairing orang? Dah ada tak? Dah ada? Dah ada. Bolehlah masa ni tolong bincang apa inovasi dan dalam kelas ni juga kita berbincang lah. Boleh tak macam ni cara nak betul tak kaedah ke apa ke bersama dengan saya lah. Tapi saya bagi masa anda bincang dulu dalam grup lah, pairing dulu. Nak bincang dalam senyap ke dalam sekarang ni pun okey. Macam mana je? Macam mana nak bincang? Bincang je lah. Okey. Apa kita nak buat kalau kaedah kooperatif secara online? Ada orang idea tak? Kooperatif secara online. Bila online kan ada apps tu kan? Dan berdiskus lah macam mana WhatsApp ke, apps ke, apa ke, dan adakah idea yang anda bincang tu sesuai? Saya bagi 10 minit bincang topik ke dulu, kaedah ke dulu, cara ke, macam mana bincang. Lepas tu tunjuk cakap dengan saya. Doktor betul sebab masa setelah Disember, anda tak ada masa dah nak berjumpa dalam kelas macam ni je. Doktor, cuma kita nak bagi tahu contoh saya ambil tahun 3, saya fokus untuk tahun 3. Biasanya saya ajar matematik tahun 3 kan. Okey. Bila saya nampak ada yang murid yang terlalu buat kesilapan topik yang membundakkan nombor. Okey. Ada juga kaedah-kaedah sebelum ni saya ada guna yang kaedah garis lurus. Okey. Kaedah yang garis lurus tu dia macam boring sangat. Lepas tu saya juga ada yang gunakan kaedah visualisasi kit basikal. Macam kit basikal ni macam ada yang gunung. Bila dia naik, lepas tu dia turun balik. Dia ada gambar dekat saya. ada saya gunakan kaedah yang visualisasi kit basikal tu. Yang dekat kelas tu dapat mencapai yang tahap tu. Okey. Saya suka Cikgu Siva ni. Masalah isu dia pelajar dia tak boleh, murid dia tak boleh dalam pembularan, salah lah kan. Sebab saya nak isu tu dalam membuat inovasi tu. Betul? Yang Cikgu Siva cakap tu memang komplit. Kalau buat betul, tunjukkan saya dengan bahan tu, saya bagi A dah. Ada isu dia kat situ. Lepas tu Cikgu Siva buat kit basikal. Lepas tu minta pelajar data daripada yang tadi tak boleh buat, tunjuk data. Benda tu
compile, tunjukkan masa pembentangan dan komunikasi yang betul. Tapi saya ada cuba dekat sebelum yang PKP, dekat kelas tu saya sebab saya ajar ada yang budak yang pandai, lemah dan macam Sekarang fokus kepada pelajar yang tak pandai kan? So saya nama saya nak bagi tahu ni dah jadi tak atau belum. Macam saya bagi tahu dekat kaedah yang garis lurus tu tak beberapa sesuai orang. Bila saya ada yang tunjuk macam kit basikal tu, mungkin dia nampak dekat depan mata tu kan, kit basikal macam dia naik lepas tu turun balik kan. Dengan gambaran tu. Tapi tengah proses. Belum lagi yang saya tengah buat sebab ada yang PKP, saya pun dekat rumah ni tak. Ni mengajar masa pergi PPR ke ataupun secara face to face? Ada yang face to face, lepas tu dekat PDPC pun ada dekat rumah. Sebab saya akan sambung balik tu. Saya sambung balik dekat murid sebab saya tak nak yang murid tu membiar macam tu kan. Ya, okey. Jadi yang PPR tu lah yang saya nak sekarang untuk hantar perkasan. Ya. Boleh? Boleh Cikgu Siva. Okey, Cikgu Siva settle. Yang lain dah bincang. Siva pair dengan siapa? Saya dengan Tila Gawali. Tila Gawali, okey. Okey, Tila Gawali. Okey, raise your hand, okey. Nak tanya ke nak je? Kami dah bincang dah sebelum ni. Okey, betul. Okey, orang lain. Selain daripada PowerPoint pembentangan, Ana mesti jugalah macam penyataan masalah lah, bukan penyataan masalah, isu dia lah. Kita buat pelaporan tentang isu, kemudian nak tunjuk tentang isu murid yang lemah tadi kan, mungkin awak tunjuk dari segi jalan kerja budak ke yang tak boleh ke. Kemudian daripada hasil masalah tu keluarlah isu dia ataupun inovasi. Macam Cikgu Siva dia ada sikit basikal inovasi. Masa saya bukti data pelajar tu boleh menguasai tajuk tadilah. Menguasai bunda, contoh Cikgu Siva buat bunda, topik tu. Tunjuklah data
tadi contohnya pasal tu dia betul. Bukti tak terus kepada pelajar, pelajar boleh buat. Betul, saya dengan Manina. Idenya masih lagi itulah, cuma saya kata macam kita nak gabungkan alasan dia classroom tu nak menambah kekangan orang kata masa yang terhad, maksudnya mungkin contoh jadi contoh katakan murid ni lemah dalam tambah. Okey, so kita akan ajar tambah, tapi kita akan bagi bahan flip classroom ni sebenar. So maksudnya dari segi satu masa mungkin dekat rumah sokongan itu kita punya cadangan lah, belum detail lagi. Bagus. Betul tak? Memang bagi dulu bahan, pelajar buat baca, tapi macam mana anda nak kenal pasti pelajar tu baca? Mesti ada kaedah yang anda buat lah kan? Dia sama ada macam ada apps, kita kemungkinan flip tu pakai apps ke persian-persian yang biasa tu. Kat sekolah kita nak kukuhkan apa yang dia dah buat tu. Maksudnya anda nak kenal pasti pada klip classroom tu dia baca ke dia buat ke macam tu kan? Tunjuklah bukti penggunaan pelajar tersebut lah. Tu ada kasar atau nanti kita praktisi lagi baru tapi fokuskan pada topik. Masalah murid lah kita akan bincang nanti. Apa rasa masalah utama budak ni? Boleh. Bagus. 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 Cikgu serata dengan siapa pairing? Okey. Arif, pantang pengajaran cikgu serata boleh guna. Boleh ni cikgu serata cikgu. Arif untuk pertanyaan anda, Arif bukan cikgu. Tapi Arif boleh guna cikgu serata lah untuk demonstrasi kepada murid dia. Cuma saya tak menggalakkan anda mengkopi daripada Google. Sebab bila anda kopi, anda kena minta izin dengan pencipta dia. Nanti dia boleh saman kalau anda ambil tanpa minta izin. Dan saya tak menggalakkan anda saya nak yang idea asal dan tak nak yang copy paste from internet ataupun Google, sebabnya idea boleh tapi bentuk inovasi tu saya tak menggalakkan. Idea boleh. Idea nak buat tu boleh, tapi bentuk nak buat tu sebab saya pernah ambil idea inovasi CV menyelesaikan masalah darat tanpa mengingat CV. Saya ambil idea daripada idea Jepun. Tapi idea sahaja dia buat tu dalam Google, dia bagi idea saja, tapi saya keluarkan dengan bahan. Itu apa? Kalau ambil idea daripada internet dan bahan anda cipta tak apa. Boleh. Okey, saya nak tunjuk inovasi yang saya tengah buat. Nanti kejap ya, saya cari.
Dapat tak yang ni? Kejap ya. Okey, saya tunjuk satu inovasi yang saya buat dan menang peringkat, nak kata emas ke apa tak ingat dah. Emas ke perak, macam itulah inovasi saya, tidak emas perak. Okey, saya buat, nampak ya, inovasi menggunakan mobile application of the numeracy understanding. Saya buat numeracy, saya buat aplikasi dalam pemahaman numeracy. Nanti saya nak anda, tadi Cikgu Khairul nak minta contoh kan. Contoh pembentangan lebih kurang macam ni lah. Nama, tajuk. Kalau ada contoh inovasi, letak contoh inovasi dan nombor anda lah. Cerita dulu pasal inovasi ni dalam apa itu inovasi anda buat tu. Kalau anda namakan e-numeracy, ceritalah pasal e-numeracy. Dan metodologi ni cara nak guna lah. Cara nak guna macam mana dan macam mana nak analisis data tu. Ni result saya cakap tadi. Kalau anda yang kata belum inovasi, budak gagal dan selepas inovasi. Macam saya ni, saya tak ada yang belum. Sebab saya bukan based on, tidak based on pelajar tu yang lemah. Saya cuba buat yang baru. Jadi saya ada result penggunaan di mana saya dapat kenal pasti level, knowledge, equation level, application level, analysis level. Ya, saya nak tahu level-level tu je. Ini first step, level 1 di mana saya, kalau anda tak ada gambar macam ni tak apa, tapi saya nak ada gambar permulaan macam mana digunakan. Okay. Step kedua, ni saya punya lah, lebih kurang macam ni lah nanti anda buat. Okay, lepas tu discussion, ada discussion dan ada kesimpulan. Lebih kurang macam tu lah. Dan saya dapat goal. Dapat goal lah. Macam tu. Okay. Itu antara saya punya tu lah. Kejap ya. Okay. Ada nak tanya ke? Doktor, contoh nak tanya Doktor, yang inovasi tadi. Contoh je lah, okey. Saya nak budak lemah CFA katakan. Dia guna CFA biasa je. Cuma kita plus dengan flip macam saya cakap tadi. So maksudnya tak jadi masalah isu kan Doktor kan? Tak ada. Okey je. Kita gabungkan dua benda yang Dua isu, dua masalah, dan nak selesaikan dua masalah tu dengan menggunakan flip classroom, adalah satu benda lagi. Boleh? Tak ada masalah. Tak semestinya satu je. Doktor. Ya. Saya ada satu cadangan. Kalau Doktor kalau boleh terima ke tak. Saya tengok dalam dekat budak kan, tajuk pecahan, dalam banding pecahan tu contohnya saya ajar tahun 2, kalau 4/7 dengan 3/7 dia boleh bezakan sebab dia punya pengangka dia sama. Kalau contohnya 1/2 dengan 1/10, yang manakah yang lebih besar? Kalau suruh bandingkan, mesti budak akan pilih 1/10 sebab pengangka dia lebih besar. Jadi saya nak gunakan kertas warna, nak bagi tahu
1/2 adalah lebih besar daripada 1/10. Maksudnya dia orang akan lorek dulu 1/2, lepas 1/10 dalam kertas warna, lepas tu dia orang akan warnakan bahagian Kalau nak guna secara PDPR tu macam mana anda guna? Anda Cikgu Serata buat macam mana kalau secara PDPR? PDPR tu saya akan tunjuk dululah doktor lorekan tu. Maksudnya saya 1/2 tu saya akan bagikan satu kotak tu bagi 2, saya akan warnakan satu bahagian. Yang satu lagi kotak tu saya akan bagikan kepada 10 bahagian, lepas tu saya warna satu bahagian. Lepas tu saya tanya dekat budak, bahagian manakah yang lorekan yang besar. Jadi dia akan sebutlah 1/2 lebih besar dia punya lorekan dia berbanding dengan 1/10 dibagi kepada kecil 10 bahagian tu. Ini konsep bar lah. Konsep bar. Konsep bar. Anda guna konsep bar kan? Saya tak sure lah tapi saya nak guna kertas warna lah sebagai model untuk bagi dia orang faham. Depend lah macam mana. Kalau rasa menarik tu dapat tinggi markah. Kalau saya rasa macam tak bagi saya, dapatlah markah yang tak tu. Kalau ni dapatlah markah yang 30 tu lah. Macam tu. Okey doktor. Boleh je. Tak kisah mana-mana pun janji ada yang sebelum digunakan inovasi dan selepas nak guna inovasi tu ada penambahan ataupun pemahaman pelajar tu, murid tu. Doktor nak tanya doktor? Boleh? Ini tiba-tiba datang. Kalau contoh dari segi konsep pengajaran tu boleh kata inovasi tak? Contoh dari segi kita matematik kan biasa kita pakai bahan kan. Mungkin kalau buat inquiry penemuan ke macam tu boleh tak? Boleh? Maksudnya kita buat aktiviti explorers ke apa-apa untuk dapat, boleh tak macam tu? Maksudnya nanti inovasi tu tak semestinya kaedah pengajaran, tak mestinya topik tapi kaedah pengajaran. Betul? Maksudnya itu satu betul juga tu. Satu lagi idea contoh saya nak ajar tajuk koordinat, saya nak buat explorers. Maksudnya dia akan sampai satu target, adakah itu boleh dikatakan inovasi tak? Maksudnya satu topik tu dalam satu aktiviti, contoh tajuk koordinat kan kecil. So dia akan cover dalam satu game kita buat ke satu task ke. Boleh dikatakan inovasi tak? Maksudnya kaedah pengajaran koordinat lah. Boleh kaedah pengajaran pun boleh inovasi juga. Topik. Boleh? Boleh je. Itulah perbincangan macam ni lah. Saya nak takut anda tersasar sebab selepas ni tak ada perbincangan dah kan. Anda cari lepas ni fokus kepada cari yang tu belum saya minta anda cari penyataan masalah, minta cari itu dah nak jadi macam kertas projek anda dah. Tapi saya bagi simple je, buat banner bahan je. Tapi banner bahan tu based on budak memang tak boleh. Sebelum ni anda mengajar tak boleh. Dia lebih kurang macam kajian tindakan. Tapi saya tak naklah cari literature review apa artikel yang berkaitan. Cuma anda kan cikgu pengalaman dah, apa sebelum ni yang budak tak boleh, lepas tu anda buat inovasi macam Cikgu Siva kata tadi, dan anda buat dan budak tu capai ataupun faham apa yang anda ajar, boleh lah. Ataupun Cikgu Khairul nak guna kaedah pengajaran, teknik explorers ataupun teknik flip classroom supaya budak dapat bahan pun boleh kaedah. Okey. Doktor. Ya, saja. Saya ada satu cadangan lah. Saya tengok pelajar saya lah. Kalau saya tengok pelajar saya, tajuk bahagi ni, apabila tajuk bahagi ni, dia akan berkaitan dengan tajuk darab. Betul? Dia akan, tapi cara saya nak buat ni, saya tak nak darab ni mempengaruhi bahagi. Jadi, tanpa darab pun kita boleh selesaikan masalah bahagi ni. Dengan cara bahagi teknik gundalan. Maknanya contoh 38 bahagi dengan 3 contoh. Kita akan buat gundalan 3 tu, kita akan tarik 1, 2, 3 ikut 3 potong dia. Dapat 1 jawapan kat atas. 8 tu kita akan potong
secara 3-3-3-3 dan baki dia jadi 2. Contoh akan jadi macam tu. Ini kaedah ke ada bahan dia? Inovasi ni kaedah ke ataupun ada bahan dia? Bahan macam mana tu? Kaedah Bahan ni yang awak kaedah. potong-potong tu ada guna bahan ke ataupun cara kaedah pengajaran saja? Ni kaedah saja. Kaedah. Okey. Tapi kena adalah cara bentuk kaedah tu yang boleh ditunjukkan masa pengajaran PDPR. Maknanya saya buatlah step by step lah macam tu. Kena tunjuklah itu inovasi. Tunjuk. Inovasi ni ialah satu bahan, satu idea. Idea lah yang paling penting dan ada juga inovasi bahan. Inovasi bahan ni orang dah buat bahan dan anda ubah balik kepada bahan tersebut. Contohnya idea orang dah ada dan anda ubah idea anda ubah sesuai kepada idea anda pun boleh juga, tapi kena adalah kalau kaedah mengajar mesti tunjuk kaedah tu ada step by step macam Azri kata tadi potong ke apa tu kena tunjuklah masa pembentangan nanti. Kan saya bagi gambar tadi kan, tunjuk semua cara-cara tu. Lebih kurang macam itulah. Faham tak Cik Azri? Macam tak faham je tanya saya. Okey, saya tunjuk lagi. Sebab banyak kaedah yang saya jumpa dan mereka tak pattern kan. Banyak dalam TikTok. Sebanyak kaedah-kaedah ni banyak dalam TikTok. Kita tengok kan mereka perkenalkan. Jadi kalau kita ambil salah satu, kita fokuskan kaedah tu, boleh tak? Bukan kita boleh, tapi ubah sesuai lah. kita ubah sesuai lah. Jangan totally yang dia ataupun anda tambah. Jangan ambil direct yang dia guna tu dan anda applykan kepada tu, tak boleh. Tapi kalau anda nak ubah sesuai, boleh. Okey. Nanti saya nak tunjuk lagi inovasi saya. Mana dah? Saya banyak inovasi ni tak kumpul tu, jadi macam susah sikit nak tunjuk. Kalau kelas ni ingatlah nak kumpul, habis kelas saya dah tak ingat dah nak kumpul bahan. Doktor, maksudnya inovasi ni kalau contoh orang tu ajar CV macam tulis tambah gitu kan. Kalau kita ubah gaya kita atau ubah cara sedikit tu boleh dikatakan inovasi ke? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Ubah yang orang punya kan, idea kan, awak menokok tambah yang orang punya kan. Boleh. Boleh. Saya ada satu lagi inovasi saya, tapi saya kena carilah. Inovasi ni saya kena carilah apps kat mana dah. Nanti saya tunjuk sekejap ya. Apps yang tadi nak cakap mana tu? Yang doktor buat tadi? Macam menarik yang apps numerasi tadi. Memang ada dekat Google Play Store ke? Play Store tak ada lagi. Memang itu sangat menarik lah. Mana tak boleh download lagi lah. Ni based on saya ada level based on pada ni. Yang ni saya kena cari base ni, apps ni ni bergerak-gerak ni. Kena cari dah kat mana dah saya letak. Bahagi. Saya buat apps bahagi. Sebenarnya benda ni ada dah. Dan saya buat apps, tekan je benda ni dan bergeraklah benda-benda ni semua. Saya kena cari kat mana dah saya letak. Tidak boleh tunjuk. Yang ni doktor buat pakai apa dah? Untuk desktop ke untuk telefon? Telefon. Alah, macam mana nak cari tu nak tengok. Dekat yang tadi e-numeracy pun dekat telefon juga. Cuma saya belum publish kepada apps sebab saya dah tanya orang apps. Dia kata kalau nak masuk dalam apps saya kena bayar. Jadi yang peringkat tu belum dimasuk lagi lah. Tapi memang
memang yang nama resi tadi, nak cakap macam mana, kita boleh tahu budak tu duduk di level mana, dia faham. Nah, ni app saya buat lah, dapat goal juga. Sayang lah doktor tak boleh perluaskan. Kan, itulah Yalah. saya kena cari balik kat mana saya punya tu. Saya banyak buat apps. Sebab kalau boleh share tu benda dah ada. Boleh lah kita itulah. benda. Sayang sebab saya dah banyak masuk pertandingan tu dan semua dapat gol. Betul, tapi berhenti kat situ saja. Tidak diperluaskan lagi. Saya kena cari balik, kumpul balik. Kadang-kadang tak ingat lah bila dah apa ni, datang kerja lain tu dah tak ingat dah. Ada kat mana dah, saya kena cari balik. Sekejap, saya kena tengok balik dekat ni saya. Saya rasa dekat YouTube pun saya pernah masuk rasanya ni. Ada yang, kejap ya, ada rakan-rakan senior awak buat ni, saya tunjuk senior awak buat dulu. Contoh presentation dia buat. Okey. Ini tugasan kumpulan ya. Dia guna nama tajuk inovasi dia GeoGebra. Dia guna inovasi GeoGebra. Ini dia cerita dulu sejarah GeoGebra. Dia cerita dulu dan dia cerita apa itu GeoGebra, kelebihan GeoGebra, dan digunakan secara online, secara offline. Masa ni kelas face to face, pembentangan secara face to face. Ni dia punya aplikasi online GeoGebra, cara nak mengajar GeoGebra apps. Ni dia tunjuk cara nak buat, dan aplikasi guna GeoGebra. Inilah. Ini GeoGebra, dia guna macam mana nak buat line, nak buat gambar rajah. Ni pembentangan dia lah. Buat macam ni lah baru dapat 30 markah. Kerana anda tak boleh challenge senior-senior anda, tak dapatlah 30 markah sebab dia orang buat macam ni. Ni cara nak membina QBoost dan QBoard guna GeoGebra. Ni. Inilah yang dibuat oleh pelajar-pelajar. Saya kena save lah kat mana dah. Save bahagian
Kenapa tak boleh save? Sebab saya duk try present lagi Oh, kena matikan dulu ke? Okey. Ni yang kawan anda buat lah. Macam tu lah kena buat. Boleh? Okey, saya rasa kita buat akhir di sini dulu kelas. Saya rasa semua dah faham. Saya dah bagi contoh. Bukan bagi contoh, saya dah tunjuk contoh. Saya rasa dah boleh faham lah ya. Ni dah kita jumpa balik next week dalam topik yang ni dah tolong bacalah sampai bab 5 kelas minggu depan. Okey, boleh? Okey tak? Tak ada nak tanya kan? Tak ada. Okey. Okey, boleh fikir-fikirlah minggu depan boleh tanya lagi, boleh tunjuk lagi draft-draft. Ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My job is to make college easier because students have a lot on their Hi everyone! In the past game, both players need to telegram just and of the with the grass. For one shape have been found. I then need to join up the cross system. A large possibility we can cross it off for on. I need until echo is a grid range of different sections. This game in Kawaii may have found that all the crosses for one shape have been found.